Saya rasa saya pun memilih juga komen-komen. Antara yang ditanya sangat baik soalan ini Syukri Atan terima kasih Syukri. Dia kata kalau dia dihukum di dunia, adakah dia terlepas dari hukuman akhirat? Pencerahan Tuhan. Itu soalan dia saya. Betul sangat baik Pertama, kita menghukum apa saja di dunia ini dengan melihat zahirnya sahaja Zack dan Syukri zahirnya itu dilihat dalam konteks proses keadilan yang ada, tidak lebih daripada itu, dan dia dibuat mengikut perundangan yang ada, dan dia dibuat dengan proses keadilan yang disediakan, dan dari situlah seseorang itu disabitkan atas apa saja kesalahan yang didakwa ke atas dia. Itu proses undang-undang dunia begitu. Adapun apa soalannya di akhirat, adakah dia akan dia terlepas di hukum akhirat? Di sini selalu kaedah syariat menyatakan kita hanya menghukum dengan zahir sahaja. Yang kita nampak proses itu, yang kita lalui proses itu yang kita nampak. Adapun di akhirat, itu adalah urusan dalam konteks Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Kalau orang itu di dunia dikenakan hukuman, maka dia insaf, dia bertaubat, dia memohon pada Allah, yang Allah kata la tayasu min rauhillah fa innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan kamu berduka dengan apa yang telah berlaku atas kamu dari ketetapan-ketetapan Allah itu, kerana siapa yang berkecewa dengan ketetapan ini, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang kafir, yang engkar. Maksudnya, tidak sama sekali seseorang itu kalau disabit kesalahan di dunia atas apa saja. Ini saya sebut umum Syukri Saya ambil kaedah umum. Saya tidak rujuk pada individu Kalau disabitkan kesalahan dia di dunia di atas pembuktian yang zahir dengan syarat adil dan diberi peluang untuk mempertahankan diri dengan mengambil kaedah al-muttaham bari'un qabla an yuthbata alaihi al-hukmu, ataupun dia kata innocent until proven guilty, maka semua itu setelah diambil kira, Masya Allah, lalu apa yang berlaku dia dengan Allah ditentukan dengan kadar kesedaran dia kepada kesalahan dia dan usaha dia untuk kembali bertaubat, minta ampun pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita juga mendoa pada setiap penjenayah. Bukan saja cerita yang kita cakap ni, siapa saja doakan kepada dia, yang penting dia kembali. Mungkin, saya tak tahu, itu hak Allah. Orang yang kita pernah gelar sebagai penjenayah, mungkin dia itu lebih baik kalau dia bertaubat. Allah Maha menerima taubat. Jadi jangan kita menghina orang yang melakukan jenayah, kerana itu dilarang oleh Islam. Zahirnya dia telah dibuktikan mengikut kaedah-kaedah yang zahir. Dia dengan hari akhirat, kita hanya doakan semoga kesalahan dia itu boleh jadi iktibar kat kita, dan untuk dia juga supaya dia kembali kepada Allah, minta ampun taubat. Asallahu ayatuba alaikum. Moga Allah menerima taubat dia. Baik doktor, teringat pula saya ketika Datuk Seri Najib ini melalui fasa-fasa yang sukar ni. Lebih lagi apabila Barisan Nasional ni kalah pada PRU yang ke-14 dan dia cuba nak pergi ke satu tempat di Subang Airport, ramai yang datang. Subang Airport ni dekat dengan rumah saya, sebelah rumah saya kan. Dan apabila lepas tu kan Ramadan, ada satu gambar ni ketika Datuk Seri Najib ni sedang berdoa ni, duduk di antara dua sujud. Saya ambil gambar tu, saya letak di Instagram saya. Saya tulis begini walaupun di blacklist di dunia tidak bermakna kita akan di blacklist di akhirat. Jadi maksudnya begini maksudnya walaupun komen yang macam-macam dah jadi penyokong Najib ke apa, walaupun dia digambarkan sebagai seorang mungkin pesalah lah dan ketika itu belum dijatuh hukuman, tapi saya masih lagi menghormati Datuk Seri Najib ini.
ada juga jasa-jasa dan juga ada sisi baik dia. Itu sebab saya tidak bersetuju ketika Datuk Seri Najib ni dihina bila seorang pegawai polis tu yang hulurkan tangan, cium tangan kan. Saya tahu cerita sebenar tu sebab pegawai polis tu yang dulu dibantu oleh Datuk Seri Najib ketika dia susah, ketika dia mula nak khidmat sebagai anggota polis, ketika dia uh, uh, apa dia berkahwin dan Datuk Seri Najib ni bantulah belikan pita air siapa semua ni. Kalau saya berada di tempat dia pun dah tentu saya akan ingat segala jasa dan bakti pada pemberinya. Dan ketika itulah kebetulan mungkin Datuk Seri Najib ni berjalan dan ketika itu juga anggota polis itu dia ternampak serempak dan dia panggil lah, dan rupanya Datuk Seri Najib ni ingat kat dia. Jadi itu sebab dia salam cium tangan. Itu sebab saya tidak bersetuju dengan serangan yang sebegitu. Tapi saya masih lagi berprinsip bahawa yang salah tu tetap salah. Yang salah tetap salah, dan saya bersetuju dengan apa yang doktor sebutkan. Kita walaupun dia didapati bersalah dan sebagainya, kita tak boleh nak hina dia sebegitu rupa. Masa dia dah berlalu mungkin kita belum tahu lagi. Itulah pengajaran apa yang doktor sebut. Iaitu adab-adab kita. Saya pun kadang-kali tengok juga perangai orang-orang kita ni pun yang terlalu, kita kata, overboard dengan melakarkan lukisan-lukisan, kata-kata yang kadang-kali saya tidak setuju sebenarnya. Macam saya kata tadi, kita bercakap tentang prinsip. Apa yang dibuat itu mengikut proses undang-undang dan sebagainya, dan itu kita menghormati dia dan tidak lebih pada nak menghina dia. Sebab ini tidak memberi ruang, saya nak hilang balik. Ini tidak sama sekali memberi ruang dan peluang untuk kita menghina sesiapa, walaupun penjenayah. Dan kita kena ingat Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang ketika mana seorang wanita dihukum kerana perbuatan zina dengan hukuman rejam pada waktu itu, dan ketika dia darahnya memancut ketika sahabat ini baling batu seperti yang ditentukan, dia marah sebab terpancut darah. Dia kata tak guna celaka punya wanita. Lalu Nabi tegur, jangan, dia telah melalui hukuman dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Moga-moga, kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang dikatakan rahmat, Zaid. So, kita tak boleh buat benda yang kita buat benda sama. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Jangan kamu, Allah kata, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama hasanah, benda baik, dengan benda buruk. Tolaklah yang buruk itu dengan yang baik. Kalau tidak, sama lah. Tolaklah yang buruk itu dengan yang baik. Ada ayat seterusnya lah, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa kana waliyyun hamid. Kalau orang tu kamu musuh, mungkin satu hari kamu akan jadi kawan. So jangan melampau dalam apa-apa hal. Saya cuma ambil kesempatan sikit, saya sangat sokong begitu, kalau boleh kita didik lah kita objektif. Okay, this is the matter, this is the problem. Habiskan situ, jangan mengejek, jangan menghina, jangan merendah-rendahkan martabat manusia, hatta penjenayah sekalipun, kerana itu dilarang oleh Islam. Okay. Satu lagi yang saya nak sebut di sini, tadi saya ada baca ayat yang pasal bai'ah tu. Ini ayat dia daripada surah Al-Maidah Zakwan dan rakan-rakan lain, iaitu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Boleh saya terjemahkan? Allah sama sekali tidak mengambil kira ketika kamu membuat sesuatu bai'ah, janji, sumpah dengan bermain-main dengan janji kamu.
tetapi Allah mengambil kira apa yang telah kamu ambil